membawa saya kepada cerita Muhyiddin Yassin. Membawa saya kepada cerita Muhyiddin Yassin, tuan-tuan. Nah, Muhyiddin Yassin mengatakan, singkat saja saya nak kata, Muhyiddin Yassin mengatakan, sebab saya nak jumpa orang ni, dia dah sampai. Mengatakan bahawa dia tidak bersalah kerana duit itu, dia macam ni. Ada dua duit dana yang masuk ke dalam akaun Bersatu sewaktu dia menjadi Perdana Menteri dan juga Presiden Bersatu. Pertama, dana itu datang daripada Bohari Equity 200 juta dan itu pengubalan wang haram. Another one adalah dana daripada Jana Wibawa 3 juta lebih. So masuk ke dalam akaun 30 juta lebih. Masuk ke dalam akaun Bersatu. Now, dia mengatakan bahawa pertama, saya tidak bersalah kerana duit itu tak masuk dalam akaun saya. Jadi kenapa saya yang bersalah? Dia kata, duit itu tidak masuk dalam akaun saya. Lainlah kalau duit itu masuk dalam akaun saya. Maka itu boleh dikatakan bersalah. Barulah bersalah. Ya, saya setuju. Kalau masuk dalam akaun dia, direct lah. Macam kes Najib tadilah. Itu saya nak relatekan ni. Kes Najib tadi, direct masuk akaun dia. Tapi dia kata, tak. Duit tu tak masuk dalam akaun saya. 217 juta ni. Dia masuk dalam akaun parti saya. Parti Bersatu. Now, benarkah kalau sekiranya masuk akaun lain selain daripada akaun kita, itu dikira sebagai tidak bersalah? Baik, kita tengok Akta SPRM, tuan-tuan. Seksyen 17. Kesalahan memberi atau menerima suapan oleh ejen. Seseorang melakukan kesalahan jika sebagai seorang ejen, dia secara rasuah menyetujui terima atau memperolehi atau bersetuju atau menyetujui terima atau cuba untuk memperolehi daripada mana-mana orang untuk dirinya sendiri atau mana-mana orang lain. Baik, saya ulang. Untuk dirinya sendiri atau untuk mana-mana orang lain. Seksyen 17 Akta SPRM. Dirinya sendiri atau mana-mana orang lain, apa-apa suapan sebagai satu dorongan atau upah bagi melakukan atau tidak melakukan sesuatu. So, dalam kes itu dia mesti ada consideration. Dia nak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam kes Bohari Equity, Yayasan Bohari dikatakan bahawa pengecualian cukai dia telah dibatalkan. Dan Muhyiddin Yassin kata, Lim Guan Eng batalkan. Lim Guan Eng kata, saya tak pernah batalkan. Itu kuasa pengarah LHDN. Rupanya dia kata, disebabkan dia dibatalkan pengecualian cukai, Tan Sri Mohtar, Syed Mohtar ni jumpa Muhyiddin Yassin. Dia kata, tolonglah, bagilah pengecualian cukai. Banyak tu, 100 juta. Mungkinlah ini cerita mungkin. Boleh. Tapi syarat dia, bagilah derma dekat parti kami. So, apa consideration yang tadi tu? Pengecualian cukai. Pengecualian cukai itu kalau ditarik, dia bagi. Kalau tak ada benda itu, adakah dia akan bagi 200 juta, tuan-tuan, pada Bersatu? Itu soalan dia. So, tidak semestinya kena masuk dalam akaun. Kalau kita tengok Seksyen 17 tadi, tak semestinya masuk akaun Muhyiddin Yassin. Boleh juga masuk akaun mana, tuan-tuan? Masuk akaun orang lain, atas orang lain. Tidak semestinya pada diri sendiri. Seksyen 17 Akta SPRM. Seksyen 17 Akta SPRM, siapa nak argue? Siapa nak argue? So, maksudnya, tuan-tuan, bila masuk dalam akaun Bersatu dengan guna kuasa Perdana Menteri sewaktu dia jadi Presiden, kerana ada consideration, iaitu kalau aku nak lepaskan pengecualian cukai, bagi 200 juta, adakah itu dikira sebagai pengubalan wang haram dan rasuah? Penyalahgunaan kuasa, tuan-tuan? Jawab. Baik. Di sinilah kita nampak bagaimana kes Najib, bagaimana kes Muhyiddin Yassin ini sebenarnya membawa kepada satu perkara yang sangat besar, tuan-tuan. Iaitu, kita kena sedar bahawa penyangat-penyangat dan penyamun-penyamun ini kadang-kadang dia licik. Sebab itu, kalau saya bentangkan kes, saya bentangkan akaun Bersatu dahulu, saya dah persoalkan berkenaan dengan ini akaun Bersatu. Ini akaun Bersatu. Okay, ini akaun Bersatu. Saya pernah mempersoalkan tentang di dalam asset dan liability dia. Bila saya tengok asset dan liability dia, dia ada pelbagai pemiutang tau. Dia ada pelbagai pemiutang. Dan pelbagai pemiutang itu berjumlah 65.5 juta. So, saya pelik. Kenapa dia ada pemiutang berjumlah 65 juta? Dia berhutang dengan orang sebanyak 65 juta. Siapa orang yang dia berhutangkan tu? Kenapa dia consider sebagai hutang? So, pendetailan ini sebenarnya, kalau saya baca detail pun, dia tak bagi gambaran jelas, tuan-tuan. Dia kata pelbagai hutang, pemiutang. Ada orang yang dia hutangkan.
So is this the way untuk launder the money daripada Yayasan Bohari Equity masuk ke dalam akaun Bersatu? Konon-kononnya Bersatu hutang dengan someone, so dia bayar hutang itu. Dia bayar hutang itu. Tapi this is another way nak salurkan duit tersebut. Mungkin. Dan semua perkara ini kita akan ketahui bila kita bawa perkara ini ke mahkamah tidak lama lagi. Baik. Saya ingatkan kawan saya sampai ke 12, dia sampai awal. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menonton saya pada malam ini. Saya mohon maaf kerana saya kena rush. Kawan saya pun dah sampai. Tapi jangan risau siapa yang mencabar saya tadi tu. Jangan risau. Saya akan tetap panggil anda naik. Jangan risau, anda akan naik. Baik, kita beralih kepada kes Najib. Kes Najib, keputusan semakan SRC esok hari. Ini saya dah sebut hari itu, tapi saya sebut sekali lagi. Permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk mendapat kebenaran bagi menyemak keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak rayuan akhir penyelewengan dana milik SRC International akan diputuskan pada 31 Mac ini, iaitu esok hari. Tarikh berkenaan disahkan oleh seorang peguam, Muhammad Farhan Syafi'i, ketika dihubungi pemberita pada hari ini. Itu yang berita lama ni lah. Saya dah sebut dah tentang benda ni. So, kes ni, kes apa is? Okay, SRC Najib telah didapati bersalah dan dipenjarakan 12 tahun dengan lebih 200 juta denda. So, sekarang ini, beliau telah membuat satu dipanggil sebagai judicial review. Semakan kehakiman berkenaan dengan kes tersebut. Dia dah habis dah. Dia dah peringkat Mahkamah Persekutuan. That is the last mahkamah. The only mahkamah yang boleh lepaskan dia adalah Mahkamah Pengampunan Diraja. Pengampunan Diraja itu je. That's the last resort yang dia boleh pergi. Namun dia nak pergi Pengampunan Diraja, dia kena serve sekurang-kurangnya 1/3, kalau tidak silap saya, dari 1/3 daripada jumlah hukuman. Another 4 years, baru dia boleh minta Pengampunan Diraja. Itu pun kalau dibenarkan. Now, isu dia sekarang ini, dia tak nak tunggu 4 years. So, dia buat semakan kehakiman, judicial review. So, apa kemungkinan dia akan dibebaskan? Bagi saya, personally lah, kalau dibebaskan, wallahualam. Hebatlah, kita akan ada satu orang kata apa, macam mana nak kata, landmark case lah kalau dia dibebaskan pada esok hari. Landmark case. Sebab untuk nak mengatakan bahawa terdapat salah laku dalam trial tersebut, dia perlu satu pembuktian yang sangat, bukan pembuktian, dia perlu berlaku satu gross negligence yang sangat obvious, sehingga kan tidak dikatakan bahawa ini adalah miscarriage of justice. Ini adalah satu miscarriage of justice lah. Satu orang kata apa, keadaan undang-undang yang tidak boleh tidak dapat dinafikan. Ini adalah satu orang kata penipuan atau benda yang macam sewaktu dengannya. Isunya 9 hakim yang orang kata apa, ialah yang attend the case, yang mengadili atau menghakimi kes tersebut, ke-9-9-nya bersetuju dengan fakta kes, mengatakan bahawa beliau telah mengambil, menggunakan dan telah songlap duit SRC tersebut. Tidak ada pertikaian. Saya dah bacakan dulu tentang kes Najib ni, panjang. Ada satu video tentang SRC, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Tetapi dalam itu jelas sebenarnya dana itu, duit itu masuk dalam akaun dia. Dan daripada akaun dia keluarkan. Cuma dia kata dia tak pernah mengatakan tidak. Dia tidak pernah mengatakan akaun tu bukan milik dia. Dia kata ya, itu akaun milik saya. Dia tidak pernah kata pun bahawa duit tidak masuk dalam akaun dia. Dia kata dia duit masuk dalam akaun dia. Cuma dia kata dia tak tahu itu duit daripada SRC. Dia ingatkan duit daripada Putera Raja Derma Putera Raja. Dan dia telah dikelirukan oleh dua orang, Jolo dan juga bukan Rizal Mansur. Siapa namanya? Seorang tu Faizal something. Dua orang ni. Dan dua-dua mereka ni tidak dapat ditahan dan ditangkap sampai sekarang. Tetapi esok dia bukan argue dengan point tadi tu. Dia argue, dia kata bahawa Hakim Nazlan tidak patut menghakimi kes dia dan hakim itu tidak adil. Lebih kurang macam itulah dia punya ayat dia. Hakim itu tidak adil. Kerana apa? Hakim itu ada terlibat secara langsung dengan Maybank. Dia kata which is a conflict of interest dengan kes tersebut. Therefore, dengan itu maka kes itu miscarriage of justice. Dia kata conflict of interest. So dia berguna argument tersebut. So esok kita dengarlah apa kata Hakim Mahkamah Persekutuan berkenaan dengan judicial review. Tetapi dalam kes-kes sebegini agak sukar lah. Bukan tak pernah ada orang buat, tuan-tuan. Ada. Agak sukar untuk beliau nak menang. But esok kita tunggulah, wallahualam lah kan. Kalau dia menang juga, saya kata ini landmark lah. Ini